Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu telah pun bersedia untuk mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Baik murid-murid, kelas cikgu pada hari ini berkaitan dengan formula menjana idea atau isi karangan, ya. Formula menjana idea atau isi karangan. Cikgu menggunakan dua kaedah untuk menjana idea. Yang pertamanya ialah formula jisim. Ya, formula jisim, dan yang keduanya formula kata. Baik. Kita perhatikan atau dengar penerangan terlebih dahulu berkaitan dengan formula jisim. Bagaimana formula jisim dapat menjana idea kamu? Baik. Formula jisim merupakan singkatan daripada beberapa perkataan, iaitu jiran, ibu bapa, sekolah, individu, media, masa. J untuk jiran, I ibu bapa, S sekolah, I individu, M media masa. Okey. Kita dengar seterusnya berkaitan dengan contoh atau bentuk soalan yang sesuai dengan formula jisim ini. Ya. Contoh soalan yang sesuai dengan formula jisim ini ialah peranan pelbagai pihak dalam mengatasi, ya, peranan pelbagai pihak dalam mengatasi apa-apa jua masalah, ya, apa-apa jua masalah. Jadi kalau kamu tengok di sini, telah cikgu terangkan bahawa dah tulis di sini ialah bentuk soalan yang sesuai ialah peranan pelbagai pihak, iaitu peranan pelbagai pihak dalam mengatasi sesuatu perkara, ya, seperti masalah sosial, ya, langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya, ya, dan macam-macam lagi, ya, asalkan dia berkaitan dengan peranan pelbagai pihak. Jadi kita boleh gunakan formula jisim ini. Kita tengok contoh soalan di bawah, ya, contoh soalan. Ya, kita dekatkan sikit. Contoh soalan, peranan pelbagai pihak dalam mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Okey, kita lihat bagaimana formula jisim ini dapat membantu murid-murid untuk menjana idea. Okey, kita tengok jiran. Melalui jiran kita dapat menjana idea. Ya, kita tengok, ya. Peranan jiran adalah dengan memberi nasihat atau teguran terhadap remaja sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Okey. Kemudiannya yang kedua, ibu bapa. Kita tengok bagaimana ibu bapa dapat membantu menyelesaikan masalah sosial remaja ini. Ibu bapa perlu memberi didikan agama sejak kecil tentang adab dan hukum hakam. Salah eja sikit, kena eja sikit, ya. Dan hukum hakam. Yang ketiga, pihak sekolah perlu mengambil inisiatif dengan menganjurkan program-program yang berbentuk tarbiyah keagamaan. Yang keempat, setiap individu perlu insaf dan sedar akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Yang kelima, peranan media massa pula perlu menyiarkan program-program ilmiah yang bersesuaian dengan jiwa remaja. Okey.
Kita tukar contoh soalan ya. Ini isi ini berkaitan dengan mengatasi masalah sosial. Kita ambil contoh soalan yang berkaitan dengan langkah-langkah mengatasi kemalangan di jalan raya. Okey, kita tengok peranan jiran. Bagaimana peranan jiran? Okey. Bagaimana peranan jiran dapat mengatasi masalah kemalangan di jalan raya. Okey, kita tengok. Kita ubah suara sikit. Peranan jiran adalah dengan memberi nasihat atau teguran terhadap remaja atau pemandu-pemandu kenderaan sekiranya melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang. Itu peranan jiran. Yang kedua pula, ibu bapa. Ibu bapa perlu memberi didikan agama sejak kecil tentang apa dia? Tentang adab di jalan raya. Nampak tak kita ubah suai. Kemudiannya pihak sekolah pula. Bagaimana pihak sekolah dapat membantu mengatasi masalah kemalangan di jalan raya? Okey, kita kata pihak sekolah perlu mengambil inisiatif dengan menganjurkan program-program keselamatan di jalan raya. Nampak tak? Keempatnya, kita tengok individu. Isi ni lebih kurang sebenarnya. Setiap individu perlu insaf dan sedar akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di jalan raya. Dan yang kelima, peranan media massa pula perlu sentiasa menyiarkan program-program yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Jadi formula JSIM ini dapat membantu murid-murid untuk menyelesaikan soalan-soalan yang berbentuk peranan pelbagai pihak. Jelas murid-murid? Okey. Seterusnya kita pergi kepada formula kata. Okey, cikgu ada tertinggal sedikit dari segi susunan ya. Semula ya, undur sikit dari segi susunan. Yang formula jiran tadi, formula jiran tu ya. Dari segi keutamaan isi sebenarnya yang JSIM ya. Dari segi keutamaan isi sebenarnya yang formula JSIM ni. Dari segi keutamaan isi sebenarnya peranan ibu bapa perlu menjadi isi pertama. Peranan ibu bapa perlu menjadi isi pertama. Cuma untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingat formula ini, cikgu letakkan peranan jiran pada awal supaya bunyinya lebih sedap dan ada makna dan senang diingat. Contohnya JSIM. JSIM. J jiran, I ibu bapa, S sekolah, I individu, dan satu lagi media massa untuk M. Kalau lah cikgu letak ibu bapa di awal ayat jadi IJSIM. Jadi IJSIM tu bunyinya janggal ya, bunyinya janggal. Sukar untuk kamu ingat. Okey, baik. Kita pergi kepada formula kata pula. Kita tengok bagaimana formula kata dapat membantu murid-murid menyelesaikan bentuk-bentuk soalan. Okey. Jadi formula kata ni sesuai untuk soalan berbentuk peranan ibu bapa atau keluarga. Ya, mungkin juga kita boleh kata soalan ini juga bersesuaian untuk peranan pihak sekolah juga ataupun pihak kerajaan ya. Boleh ya, bagi cikgu dia boleh soalan berbentuk peranan ibu bapa, keluarga, sekolah, kerajaan dan sebagainya ya. Kita boleh guna belaka. Okey, cikgu tulis ya, cikgu tulis. Okey, peranan ibu bapa, sekolah, okey, kerajaan
dan lain-lain. Asalkan berbentuk peranan. Peranan yang memfokuskan kepada satu-satu pihak. Okey. Bagaimana soalan formula ini dapat membantu murid-murid? Kita tengok K. K untuk kasih sayang. A, agama, iaitu didikan agama. T, teladan, perbuatan yang patut dicontohi. A, amalan yang dididik sejak kecil. Ya, jadi amalan yang dididik sejak kecil. Kita tengok nanti macam mana. Kemudiannya K, kawalan daripada ibu bapa atau ahli keluarga. Jadilah kata. Ini yang dikatakan formula kata. Okey, murid-murid, jangan save dulu. Takut hilang ya. Okey, kita tengok. Contoh soalan. Peranan ibu bapa dalam membentuk sasiah anak-anak. Okey. Kalau kita tukar, boleh juga peranan pihak sekolah dalam membentuk sasiah murid. Jadi ini juga isi dia. Cuma murid-murid kena adjust sikit, kena ubah suai sikit, bersesuaian dengan kehendak soalan. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok contoh isi. Ibu bapa perlu memberi kasih sayang kepada anak-anak agar mereka tidak terpinggir atau mengalami defisit kasih sayang. Itu lontaran idea dia. Okey. Untuk mengatasi, untuk membentuk sasiah anak-anak ni, ibu bapa perlu memberi kasih sayang kepada anak-anak agar mereka tidak terpinggir atau mengalami defisit kasih sayang. Kalau pihak sekolah, macam mana pihak sekolah? Pihak sekolah perlu memberi kasih sayang secukupnya kepada murid. Kita tengok sekarang ni ada program sekolah penyayang. Itu bukti pihak sekolah juga boleh membentuk sasiah murid. Okey, kita tengok pula isi yang kedua, agama. Ibu bapa perlu memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak agar mereka dapat membezakan perkara-perkara yang hak dan yang batil. Okey. Kalau pihak sekolah pun macam tu juga. Pihak sekolah perlu memberi didikan agama yang secukupnya kepada murid-murid. Nampak tak? Itu peranan sekolah. Agar mereka dapat membezakan antara yang hak dan batil. Kemudiannya, isi yang ketiga. Ibu bapa perlu menjadi teladan terhadap anak-anak dengan menampilkan sifat-sifat terpuji untuk diikuti oleh anak-anak. Okey. Maksudnya role model lah. Ibu bapa sebagai role model. Kalau di sekolah, guru-guru perlu menjadi teladan kepada murid dengan menampilkan sifat-sifat terpuji untuk diikuti oleh murid mereka. Kemudiannya yang keempat, ibu bapa perlu mendidik anak-anak sejak kecil berkaitan amalan terpuji. Nampak tak? Jadi untuk membentuk sasiah anak-anak ni, sasiah yang mantap, ibu bapa perlu memberi didikan sejak dari kecil lagi berkaitan amalan terpuji yang perlu dilakukan secara berterusan. Kalau pihak sekolah pun sama. Dia perlu memberi didikan pihak sekolah perlu mendidik murid-murid sejak awal persekolahan berkaitan dengan amalan terpuji. Kemudiannya yang terakhir, ibu bapa perlu mengawal pergerakan anak-anak. Okey. Dan ini 5 isi. 5 isi. Okey. Pihak sekolah pun boleh memberi kawalan pergerakan murid bagi memastikan sasiah murid. Okey, dalam bentuk sasiah murid. Okey, jadi ini 5 isi ni dia dah tersusun elok dah. Ya, tersusun elok. Kalau kamu tengok tu, yang pertamanya kasih sayang. Memang ibu bapa perlu memberi kasih sayang pada anak-anak lah. Yang keduanya didikan agama, yang ketiganya teladan, yang keempatnya amalan-amalan terpuji, dan yang kelimanya kawalan ya, kawalan.
Jadi kalau pihak lain pun boleh. Cikgu kata tadi pihak kerajaan pun boleh, pihak Kementerian Pendidikan pun boleh. Jadi isi-isinya sama sahaja. Maksudnya peranan sesuatu pihak untuk mengatasi sesuatu perkara, untuk mengatasi sesuatu masalah. Jadi inilah formula dia. Formula dia yang cikgu namakan sebagai formula katak, ya. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memahami terhadap apa yang cikgu jelaskan, ya, dan cikgu berharap juga formula-formula ini dapat membantu kamu untuk menjana idea atau isi karangan semasa kamu menjawab soalan peperiksaan suatu hari nanti. InsyaAllah cikgu doakan anak-anak sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat meneruskan pembelajaran secara PDPR ini dengan baik dan selesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.